Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam program kuliah duha live daripada Tahfiz Mutmainnah Sungai Petani Kedah. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu dan kemampuan yang ada pada diri saya ni, insya-Allah akan memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Pada hari ini saya berhasrat untuk membahaskan tajuk pemimpin yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah pada ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami jadikan di kalangan mereka beberapa pemimpin, di mana mereka memimpin umat manusia berdasarkan perintah kami, berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mana mereka juga sabar di dalam nak menunaikan tanggungjawab amanah yang dipikul, kerana mereka sedar bukan perkara mudah, bukan laluan yang mudah untuk merealisasikan perintah-perintah Allah di atas muka bumi ini. Kerana kesabaran itulah akhirnya insya-Allah mereka akan berjaya, kerana wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Mereka yakin dengan janji-janji Allah. Inilah di antara mukadimah saya pada pagi ini. Ayat yang sering dibaca pada setiap pagi Jumaat, surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 24. Secara ringkasnya, ayat ini menyatakan pemimpin yang diredai Allah Subhanahu wa taala ialah yang mentadbir mengurus negara dengan berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul, kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga sabar di dalam nak melaksanakan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah, kerana mereka yakin dengan perintah-perintah Allah, mereka yakin dengan janji-janji Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain pada itu, satu garis panduan yang saya baca pada tahun 2013, yakni teks khutbah yang dikeluarkan oleh JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Oleh kerana teks itu agak menarik isi kandungannya, maka pada hari ini saya akan menyatakan insya-Allah ciri-ciri pemimpin yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan teks tersebut, cuma saya tambah dengan beberapa ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Pertama sekali, sifat pemimpin yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pemimpin yang menjaga agama. Mana dalam Quran kewajipan menjaga agama?
dalam suratul Hajj, surah ke-22 ayat 41. Kalau tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang berada di rumah sekarang yang melihat ceramah saya, tolong buka Quran. Kalau berlaku kesilapan, tolong bagi tahu kepada saya. Maklumlah kita ni tidak sempurna. Saya ingin merujuk pada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, cetakan Rumi, pada muka surat 852. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri-ciri golongan yang menjaga agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yang bermaksud, orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah di muka bumi. Ini ayat politik. Jangan sesekali kita memisahkan politik dengan agama. Tuan-tuan boleh rujuk Gospel Matthews chapter 22 verse 16 to 22. Sebenarnya ajaran yang memisahkan politik dengan agama adalah ajaran Kristian. Na'udzubillah. Sila rujuk Gospel Matthews yang saya sebut tadi. Jadi ini ayat politik yang bermaksud orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah di muka bumi dengan kuasa yang mereka miliki. Mereka menyuruh manusia mendirikan solat. Bukan sekadar menyuruh manusia, pemimpin sendiri wajib mendirikan solat. Dan syarat untuk menjadi seorang pemimpin, layak untuk menjadi seorang pemimpin, ialah pemimpin yang solat. Begitu juga dengan kuasa yang dimiliki, mereka mengarahkan rakyat jelata mengeluarkan zakat. Cuba tuan-tuan bayangkan ketika pemerintahan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, terdapat di kalangan umat Islam yang tidak mau mengeluarkan zakat. Beliau mengeluarkan fatwa murtad siapa yang tidak mengeluarkan zakat. Di peringkat awal, fatwa beliau itu tidak disenangi oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar juga akur. Tindakan Abu Bakar radhiyallahu anhu menepati ajaran Islam, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, menyuruh kepada yang ma'ruf. Semalam kita dah sebut, apa-apa amalan yang dapat mendekatkan kita pada Allah dinamakan ma'ruf. Begitu juga kewajipan pemimpin ialah mencegah segala bentuk kemungkaran, bukan membiarkan, memberi lesen, membenarkan program-program mungkar. Ini salah. Sebagaimana yang berlaku saya sebut pada tahun lepas di bulan November, ada satu program yang dinamakan Pesta Tattoo Bogel. Ini mungkar. Kita jangan memberi alasan ini hak orang bukan Islam. Kita boleh berhujah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan 11-1 dan 11-3. Kesemua bangsa dan agama di bumi Malaysia ini, rakyat di bumi Malaysia ini masing-masing ada haknya. 11-1. Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. 11-3. Tiap-tiap kumpulan agama, tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Kalau orang bukan Islam, mereka menyatakan ini hak kami untuk berbogel, kami juga boleh menyatakan ini hak kami sebagai seorang Islam. Kami nak memperkasakan mahkamah syariah RUU, Akta 355 RUU. Kenapa ditentang dan dihalang? Ini tidak adil. Hak kamu, kamu buat. Hak kami,
kamu nak deny, tak boleh. Kamu nak nafikan hak orang Islam. Apa sekalipun orang-orang yang waras fikirannya tidak suka kepada kemungkaran, yakin dan percaya, walaupun dia bukan Islam. Justru inilah di antara ciri-ciri, bukan ini saja, di antaranya sahaja, pemimpin yang insya-Allah bakal mendapat redha Allah, pemimpin yang menjaga agama. Justru mana-mana pemimpin yang berusaha untuk menjaga agama Islam, umat Islam dan seluruh rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum, inilah pemimpin yang amanah, bukan pengkhianat. Kita sebagai orang Islam sepatutnya bersyukur. Kita diberi kesempatan. Kita nak menegakkan Islam. Kita nak menjaga agama Islam dan umat Islam. Di samping itu berlaku adil pada seluruh rakyat, termasuk yang bukan Islam lagi akan datang. Justru dalam surah Al-An'am ayat 70, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat ke-70, tafsir Arab Saudi. Pada muka surat 198, insya-Allah. Yang ada di rumah cari tafsir Arab Saudi pimpinan Ar-Rahman, saya akan quote insya-Allah. Kalau salah tolong bagi tahu. Allah berfirman, "Wa dharil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya." Yang bermaksud, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka main-main dan sendagura, dan mereka tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia. Maklumlah dah jadi menteri, dah menjadi orang besar, berjawatan besar, gaji tinggi dan sebagainya. Tetapi pemimpin perlu ingat, pemimpin wajib menunaikan amanah yang dipikulkan oleh Allah ke atas bahunya. Sebab itu Allah menyatakan, dan tinggalkanlah mana-mana pemimpin yang tidak menunaikan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan oleh Allah ke atasnya. Maka inilah bukti dari Quran, kita tidak boleh bersama-sama dengan mereka. Bahkan dalam tafsir Arab Saudi disebut, mereka tidak menunjukkan kesungguhan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan pucuk pimpinan negara yang hari ini dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, mudah-mudahan sebahagian pada menteri-menteri tolong dengar sama, insya-Allah. Kalau tak betul tolonglah tegur hamba yang hina dan lemah ini. Mudah-mudahan garis panduan ini kalau diamalkan, saya yakin dan percaya suatu hari nanti Allah akan menjadikan negara Malaysia yang berbilang kaum, multiracial country ini, sebuah negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara yang baik, negara yang berkat, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Yang kedua, ciri yang kedua, pemimpin yang akan mendapat keredaan Allah, pemimpin yang menegakkan syariat. Soal menegakkan syariat tidak boleh sama sekali dipertikaikan. Saya suka merujuk kitab pimpinan Ar-Rahman. Maklumlah, saya pun ilmu saya taklah mendalam seperti Menteri Agama. Tahniah kepada Menteri Agama kita, alhamdulillah, bekas mantan mufti wilayah Persekutuan. Kalau beliau juga dengar, kalau ada tak betul, saya memohon ampun kepada Allah, memohon maaf pada semua. Saya nak mengajak muslimin dan muslimat, sekali lagi kita rujuk kitab pimpinan Ar-Rahman. Semua rujukan saya Rumi sahaja, saya tak mau quote yang Jawi. Pada muka surat 16 surah Al-Baqarah pada ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah, menyatakan kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Sila rujuk pimpinan Ar-Rahman muka surat 16 Rumi.
Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan kepada wahyi dan syariat Allah, yakni syariat Islam, supaya kehidupan manusia itu teratur. Itu jelas. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama, tanggungjawab khalifah ialah iqamatuddin wa siyasatud dunyabi. Tanggungjawab khalifah ialah menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama tu benda. Orang Selangor kata benda. Orang Kedah kata mendatang. Apa? Tolong abang saya ustaz. Agama kita ronyok kitab Mustika Hadis. Muqaddimah Mustika Hadis. Cetakan Jawi pada muka surat 39. Agama ialah undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas umat manusia. Kerana kita semua menumpang di bumi Allah, kita adalah makhluk Dia. Dia lebih mengetahui undang-undang dan cara hidup mana yang sesuai, yang memberi manfaat kepada kita semua. Ini agama. Sebab itu tanggungjawab khalifah ialah menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama, mentadbir muka bumi Allah berdasarkan undang-undang dan syariat Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil kewajipan melaksanakan hudud? Kita dalam undang-undang Islam, saya pun ta'arif, terus terang sebut basic saja. Saya bukan seorang ulama. Kita hanya seorang pendakwah biasa. Basicnya, undang-undang Islam, hudud, qisas, ta'zir. Mana dalil kewajipan melaksanakan hudud? Dalil qat'i, dalil yang terang dan jelas. Surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takulil khainina khasima. Itu dalam qat'i. Sebagaimana terang dan jelas kewajipan solat. Mengingkari kewajipan solat batal iman dan Islam. Samalah dengan ayat ini. Mengingkari tak wajib melaksanakan hudud, tak wajib melaksanakan syariat Islam, merosakkan akidah dan iman kita. Ayatnya bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, dengan membawa kebenaran. Jangan meragui Al-Quran, kerana Al-Quran ini daripada Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu datang pada Allah, maka janganlah kamu tergolong di dalam golongan orang yang meragui kebenaran Al-Quran. Tolong yakin dengan Quran. Allah menyatakan tadi, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim dengan membawa kebenaran. Untuk apa? Adakah Al-Quranul Karim hanya untuk dipertandingkan suara siapa yang merdu? Ganjaran 15,000, pakej haji percuma. Adakah untuk itu? Kita tengok sambungan ayat ni. Allah menyatakan dengan jelas, litahkuma bainan nas, supaya kamu menghukum manusia. Bagaimana saya nak menghukum seorang yang melakukan jenayah mencuri? Adakah denda? Adakah penjara? Tidak. Bima arakallah, dengan apa yang kunyatakan, yang kulihatkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah." Potong tangan. Bukan penjara, bukan denda. Itu maksud kamu wajib menghukum dengan apa yang kunyatakan dalam Quran. Dan janganlah kamu menjadi penentang kerana membela orang-orang yang khianat. Yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, Nabi bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah
wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Mungkin hari ni lebih setengah jam ni. Banyak kita habiskanlah tajuk ni insya-Allah. Hadis sahih Ibnu Majah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan apabila pemimpin suatu kaum itu tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai rujukan dalam pemerintahan mereka, maka ketika itu kehidupan rakyat yang mereka pimpin senantiasa hidup dalam keadaan porak-poranda. Mungkin berlaku pertumpahan darah, mungkin berlaku musibah-musibah sebagaimana na'udzubillah wabak COVID ni. Ini kehidupan yang tidak sempurna. Yang saya rasa pelik tahu pula tu, tutup karaoke, tutup diskotek, tutup kelab malam. Sebab apa? Takut mati. Pandai pula tutup. Kelang arak pun dah mungkin cease dia punya operation. Kan? Ini ajaran kita, tuan-tuan. Saya hanya fokus kepada orang Islam. Orang bukan Islam, it's up to you. There is no compulsion in religion. Tidak ada paksaan dalam agama. That is your faith. Kami sebagai orang Islam, kami nak merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah yang kami yakini sebaik-baik petunjuk dan paling sempurna. Baik. Seterusnya, saya ingin memperingatkan dengan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Apa hukum kita membenci syariat Islam? Orang Islam tak suka dengan syariat Islam. Apa nak jadi ni? Ni asyik nak potong tangan. Orang Melayu nak buat kerja apa esok? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci akan sunnahku, dia bukan dari kalangan umatku. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengaku kita sebagai umat, tuan-tuan, pada siapa kita nak mengadu di akhirat? Kita nak meminta syafaat siapa? Ini sama-sama fikir. Dalil Quran, sekali lagi kita rujuk pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1358. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat 8 dan 9. Ini balasan kerana membenci syariat Islam. Itulah rujuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru fatasallahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Untuk meringkaskan terjemahan ayat ini, tuan-tuan boleh rujuk muka surat 1358, tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Sesiapa yang membenci terhadap syariat Islam, undang-undang yang terkandung dalam Quran dan As-Sunnah, fa ahbata a'malahum, Allah sebut maka akan gugurlah segala pahala amalan, tidak berpahala, sia-sia. InsyaAllah esok kita bahas amal soleh. Apa arti amal soleh? Apa syarat amal soleh? Ini perlu kita fahami. Jadi saya menyeru, sangat-sangat menyeru, yakinlah dengan perundangan Islam hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam tak boleh dipaksa. Mungkin dalam ruang yang lain saya akan perjelaskan dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis, kedudukan orang bukan Islam dalam sebuah negara Islam. Yang ketiganya, setengah jam lah. Hari ni kena lama sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tajuk ni penting. Tuan-tuan bolehlah rujuk pada ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang tuan-tuan ikut kuliah. Kalau ada kesalahan, perbetulkan saya. Wa khuliqul insanu dha'ifa. Saya tidak mengaku saya hebat, tetapi ayat Quran menjelaskan Allah cipta manusia, semua manusia ada kekurangan. An-Nisa ayat 28. Yang ketiga, pemimpin yang diredai Allah ialah pemimpin yang amanah.
Malam saya baca ayat ni, saya ulang sekali lagi. Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Mengkhianati amanah adalah sifat golongan munafik. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda nifak munafik 3. Apabila bercakap berdusta. Apabila berjanji mungkir janji, dan apabila diberi amanah mereka mengkhianati amanah. Baik, persoalannya, Islam, agama yang sempurna dan lengkap ini dah lama mengajar kita. Kita nak beri satu amanah, satu tanggungjawab kepada seseorang, biarlah sebagaimana yang diajar oleh Islam yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Tuan-tuan boleh tunggu kan sejam kalau hari ni? Kalau tak boleh kita sambung esok. Sebab benda ni saya ingat kita habiskan hari ni lah. Janganlah rasa boring. Nah, stay at home bukan buat kerja apa pun. Nah, saya pun meluangkan masa. Nah, datang. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ilmu yang ada pada saya impart my knowledge yang sedikit ini. Baik. Allah mengajar kita. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu. Apa dia? Ada yang kata, Ustaz teruskan. Boleh Ustaz teruskan. Semua orang duduk kat rumah. Allah memerintah kita supaya menyerahkan satu tanggungjawab, satu jawatan itu kepada ahlinya. Ini perlu kita fahami. Saya merujuk kepada sebuah buku yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Maksud ahli di sini ialah orang yang berilmu dan amanah, yang boleh dipercayai. Contoh, kalau kita bagi satu jawatan, contoh Menteri Kewangan. Menteri Kewangan, dia ada ilmu, tapi dia tidak amanah. Dia boleh kelentong, orang Kedah kata. Dia boleh pusing. Sebab dia pandai. Nak pusing akaun ke apa ke semua dia boleh buat. Trial balance ke apa benda ke. Maka rosaklah negara. Tetapi kalau kita lantik seorang yang amanah, trustworthy, boleh dipercayai, tetapi tidak berilmu, inilah hasilnya. Dia bukan ahli bidang tersebut, kita beri jawatan kepada dia. Tak betul. Sebab Nabi bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Tekak kering. Puasa dah 11 hari dah. InsyaAllah mudah-mudahan sampai Ramadan. Ustaz tak boleh pergi ke mana. Nah, inilah kerja Ustaz. Duk fikir-fikir, biarlah kita berdakwah insyaAllah sampai mati. Dan mati dalam berdakwah. Itu sebaik-baiknya. Nabi bersabda, apabila satu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Negara hancur sekiranya Perdana Menteri tidak melantik ahlinya untuk jawatan-jawatan yang terpenting ataupun sesuatu jawatan itu. Contoh, kita melantik baru-baru ni Perdana Menteri. Orang kata Ustaz ni bodek Perdana Menteri ke-8 ni. Saya bukan ada kepentingan. Perdana Menteri pun tak kenal saya. Saya kenal lah sebab Perdana Menteri kita. Bagi contoh, saya rasa syukur apabila PM ke-8 berannouncement. Saya nak tunggu sangat Menteri Agama. Agak-agak siapa nak jadi Menteri Agama? Tiba-tiba keluar nama Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan
mufti wilayah Persekutuan. Dalam hati saya, Masya Allah, Masya Allah, ya Allah, ini yang kita nak. Ni di pejabat saya buku susunan karangan beliau cukup banyak. Kita nak macam ni lah. Orang yang boleh berhujah dengan Quran, hadis, kata ulama, nama kitab. Saya tidak ada kemampuan. Ini ahli. Kita doa mudah-mudahan usaha baik dan Menteri Kelapan dengan melantik mereka yang ahli di dalam sesuatu bidang itu akan memakmurkan negara kita, insya-Allah. Kita sebagai rakyat perlu peka. Kita nak macam ni lah. Ikut cara Islam, pasti kejayaan milik kita dengan pertolongan Allah. Jadi amanah ni penting, kerana kalau tidak amanah, segala-galanya akan hancur. Semalam saya tak sempat untuk menghuraikan ini sebagai satu garis panduan pada mereka yang menjawat jawatan menteri, timbalan menteri, DO dan sebagainya. Saya ulang sekali lagi, surah Muhammad ayat 22 dan 23. Rujukan saya kitab tafsir H. Zainuddin Hamidi pada muka surat 748-749. Jangan seorang menteri, timbalan menteri, pemimpin negara mengambil kesempatan dengan kedudukannya. Ini amat dilarang oleh Islam. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Ringkasnya, H. Zainuddin Hamidi mentafsirkan, ada manusia dengan kedudukan yang dimilikinya, kekuasaan yang dikuasainya, dia mengambil kesempatan membina kekayaan untuk diri dan keluarganya. Ini menyalahi ajaran Islam. Pemimpin seperti ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pemimpin yang adil. Adil makna meletakkan sesuatu kena pada tempat. Islam mengajar kita dalam surah yang sama, An-Nisa ayat 58. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu nak menghukum di antara manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Kita tengok kisah yang cukup menarik. InsyaAllah mungkin ini 1 jam lah, muslimin dan muslimat. Ya. Sebab topik ni my favorite topic. I have a lot of ideas to elaborate about this topic, insyaAllah. Saidina Ali. Saidina Ali ketika menjadi khalifah, beliau pernah mendakwa seorang Yahudi mencuri baju besinya. Akhirnya kedua-dua mereka dihadapkan ke mahkamah. Hakim bernama Syurai. Soalan hakim bukan terhadap yang didakwa, tetapi kepada pendakwa. Dalam Islam, one is innocent until proven guilty. Ini English common law yang diambil pada ayat Quran. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Al-Baqarah ayat 111. Katakanlah, sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah bukti kamu. Syurah bertanya pada Ali, wahai Ali, apa bukti baju besi ini milik kamu? Dia kata, aku tak ada bukti. Ringkasnya, bila tak ada bukti, buang kes. Begitulah lebih kurang. Si Yahudi ni di luar mahkamah, dia kata, sebenarnya aku tidak mencuri, aku pungut, mungkin tercicir daripada kuda tunggangan kamu. Aku tak tahu kamu punya. Oleh kerana keadilan Islam ini, si Yahudi memeluk agama Islam. Dan sebahagian sejarah menyatakan Ali hadiah baju tersebut pada dia. Dia turun ke medan perang, gugur sebagai syuhada, mati syahid kerana keadilan Islam. Sebab itu, selama mana kita mengikuti ajaran Islam, insya-Allah kehidupan kita memang sejahtera.
Walaupun terhadap orang bukan Islam, walaupun terhadap musuh kita, kita wajib berlaku adil. Mana dalil? Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Ini tanggungjawab pemerintah, ini tanggungjawab hakim. Jangan kerana in the dog, dalam kandang tu musuh kita, hakim kata kamu tunggu siap, dah lama ni aku duk cari kamu. Tak boleh. Buktikan kesalahan dia terlebih dahulu. Pendakwa raya kena bawa bahan bukti. Itu di antara. Yang kelima, pemimpin yang tidak menipu rakyat. Zaman sekarang ni minta maaf lah. Pemimpin yang kuat kencing rakyat. Dalam Quran ada pemimpin yang kerja dia menipu rakyat. Surah Sabah, surah ke-34 ayat 33. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru laili wan nahar. Golongan yang lemah, rakyat, orang bawahan, menyatakan kepada golongan yang takabur, yang sombong, pemimpin, orang yang ada kedudukan, ada otoriti, bahkan kamulah malam siang menipu kami. Melayu kata siang malam, Quran kata malam siang. Saya nak tanya tuan-tuan di rumah, yang mana dulu? Malam ke dulu, siang ke dulu? Esok kita jawab. Kita baca hadis untuk melengkapkan hujah ayat Quran. Ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu 'alaihi jannah. Siapa yang menjadi pemimpin, dia mati dan keadaan menipu rakyat, haram syurga baginya. Na'udzubillah. Yang keenam, tidak membazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Al-Isra surah ke-17 ayat 27. Sesungguhnya pembaziran itu adalah sahabat syaitan. Tak boleh membazir. Apatah lagi ini bukan milik mak bapak kita. Kita hanya diberi mandat oleh rakyat mentadbir, mengurus negara. Jangan sesekali mengambil kesempatan. Ini peluang aku nak jadi kaya, nak bina kekayaan. Minta maaf, saya terpaksa sebut. Projek 10 juta, markup jadi 15 juta. Kita baca hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Saya ada dalil. Inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Nabi kata pada hari kiamat nanti neraka. Siapa? Mereka yang mengguna harta rakyat dengan cara yang tidak benar, maka tempat tinggal mereka ialah di akhirat kelak neraka. Nauzubillah. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan pucuk pimpinan yang baru ini, mereka-mereka yang insya-Allah yang akan mengikuti panduan Allah dan Rasul. Akhir sekali, takut tuan-tuan mengantuk, tapi bukan puasa pun, saya puasa pun tak mengantuk. Sebab saya bercakap, kalau dengar mungkin saya pun ngangguk tidur. Ingat, faham? Kan? Tanya, faham ke tuan-tuan? Faham Ustaz. Siapa faham? Ustaz. Ustaz yang faham. Penonton, kami tidur. Akhir sekali, yang ketujuh, pemimpin yang diradai Allah Subhanahu wa taala ialah pemimpin yang tegas. Saya ingin menyatakan di sini, tegas terhadap semua pihak. Tegas terhadap keluarga, tegas terhadap musuh. Jangan tegas terhadap musuh saja, kerana diajar oleh Islam. Mana dalil ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan cari kitab Riyadhus Salihin bab ke-350 dalam bab meminta syafaat Nabi supaya tidak dilaksanakan hukuman Islam. Usama bin Zaid didatangi oleh seorang korporat
di mana anak korporat ini, anak orang bangsawan ini telah melakukan jenayah mencuri. Tolonglah Usama, since you are very close to Prophet Muhammad, peace be upon him, kamu ni terlalu akrab dengan Muhammad, boleh kot guna kabel you. Cerita nak guna kabel ni tuan-tuan dari dulu lagi rupanya. Usama bin Zaid ni orang yang lurus. I'll try my best. Mungkin macam tu lah kot. Pergi bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, mereka mengharapkan kau jangan potong, jangan laksana hudud, jangan potong tangan anak wanita mereka yang mencuri ni. Muka Nabi merah padam. Lantas Nabi bersumpah, wallah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat la qata'tu yadaha. Demi Allah, wahai Usamah bin Zaid, kalau anakku Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 bulan selepas kewafatan ayahanda, beliau meninggal dunia. Saidina Ali bujang sampai habis umur. Kita tanah pun masih merah lagi. Dah cari dah apa punya cerai. Dah. Tanah pun nak merah lagi, masih merah, masya-Allah. Nah. Jadi apabila Nabi bersumpah, kalau anakku Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangannya. Sambungan hadis yang mulia itu, Nabi memanggil wanita tersebut yang melakukan jenayah curi, lalu dipotong tangannya. Sila rujuk insya-Allah bab ke-350 kitab Riyadhus Salihin. Ini di antara, bukan ini semata-mata 7 perkara yang saya sebutnya, di antaranya ciri-ciri pemimpin yang insya-Allah bakal mendapat keridhaan Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan negara kita insya-Allah dengan pucuk pimpinan yang baru, mudah-mudahan Allah memberi taufik pertolongan pada mereka untuk mereka melaksanakan tuntutan tanggungjawab sebagai pemimpin. Moga-moga kehidupan kita semua insya-Allah sejahtera, makmur dan mendapat keridhaan Allah. Jadi sebelum saya memberi salam, mengakhiri kuliah duha yang hari ini mungkin dah 45 minit. Semalam ada sedikit kekeliruan di mana ada yang bertanya kenapa dia kata ada number account bank Islam tu berbeza. Sebenarnya Tahfiz Mutmainnah yang saya urus ni, kami ada 2 account di 2 buah bank Islam. Satu tu yang jauh, yang awal tu 020 200 100 63462. Itu peringkat awal kami buka akaun dekat sana, dekat Laguna, dekat Legenda Heights. Tapi bila yang berhampiran dengan tahfiz ni wujud bank Islam, jadi kami bukalah dekat sini, tak payahlah pergi jauh, save tenaga, jimat minyak dan sebagainya, masa kita. Jadi akaun yang baru ni mudah kita ingat, 021 140 1000. Yang belakang ni paling mudah ingat, 4567. Siapa-siapa yang tak ingat tu alamat umur pendek lah tu. Nah, insya-Allah kalau saya difahamkan ada appear dekat skrin kah nanti dalam ni akaun number. Jadi itulah insya-Allah. Ingat tuan-tuan, saya pun dah tak berdakwah 2 minggu dah ni. Kan? Sekolah pun tak dapat 1 sen ni. Bukan saya saja, termasuk pendakwah-pendakwah yang lain. Sebab tu saya kata, orang Johor tolong tahfiz di Johor. Orang Kedah tolong, kalau tak nak bagi semua kat saya pun sebahagian kecil untuk saya, sebahagian yang lain kita pakat-pakat infak insya-Allah. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan memberi manfaat kepada kita bersama. Segala kekurangan itu ada kelemahan daripada saya. Moga-moga Allah mengampunkan saya, tuan-tuan memaafkan saya sekiranya terkasar bahasa sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.